Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada video kali ini. Saya Ustaz Muhammad Syukri bin Hamdan, Guru Mata Pelajaran Akhlak tahun 4 SRA Sungai Serdang. Apa khabar semua? Anak-anak murid SRA Sungai Serdang, anak-anak murid tahun 4. Semoga anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan di samping keluarga yang tercinta. Di bawah tajuk Adab Berjiran terdapat 5 tajuk kecil, iaitu yang pertama, pengertian jiran; yang kedua, dalil beradab dengan jiran; yang ketiga, adab-adab berjiran; yang keempat, fadilat beradab dengan jiran; dan yang kelima, akibat tidak beradab dengan jiran. Yang mana kita tahu jiran adalah orang yang tinggal berhampiran atau di sekeliling dengan rumah kita. Di kiri rumah kita, di kanan, di depan, di belakang, ataupun kalau kita duduk di kawasan rumah flat, jiran yang terdapat di atas atau di bawah, itu semua jiran kita. Dalam lingkungan 40 buah rumah dengan rumah kita, itulah maksud jiran. Di dalam surah An-Nisa, iaitu dalil beradab dengan jiran, hendaklah kita berbuat baik kepada jiran kita, sama ada jiran-jiran kita itu dekat ataupun jauh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, murid-murid hendaklah mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan adab-adab berjiran. Adab-adab berjiran mengandungi 10 perkara di dalam buku teks. Murid-murid boleh rujuk di dalam buku teks akhlak di bawah tajuk adab-adab berjiran. Ada 10 perkara. Kadang ni kita pun tak sempat nak tegur jiran kita. Kadang kita sibuk, kita tak sempat nak amalkan hidup berjiran. Kadang tak sempat pun kita nak bertegur dengan jiran kita. Di dalam Islam, adab berjiran sangat penting, kerana Islam menggariskan beberapa adab yang perlu dipatuhi. Yang perlu ditekankan ialah adab ketika kita bercakap dengan jiran kita. Apa yang penting, hendaklah kita bercakap perkara yang berfaedah ketika kita berbual dengan jiran kita. Dan hendaklah kita sentiasa menjaga lidah kita daripada bercakap perkara-perkara yang menyakiti hati jiran kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Hendaklah kita berbuat baik, hormat jiran, sesama jiran kita, kerana jiran kita juga ni ada hak terhadap kita yang menjadi jirannya. Maka beruntunglah orang-orang yang solatnya khusyuk, yang dapat menjaga mulutnya daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, daripada menyakiti hati jirannya. Hendaklah kita sentiasa memuliakan jiran kita, ambil tahu, tegur jiran kita. Dan hendaklah kita mengamalkan 10 perkara ini di dalam hidup kita, yang mana dalam masyarakat Islam ni kita tak lari daripada hidup berjiran. Adab-adab berjiran. Baca, fahami dan hayati. Pertama, bertolak ansur. Kedua, saling menziarahi jiran. Ketiga,
sentiasa menghargai jasa jiran. Keempat, memelihara kehormatan dan harta jiran. Kelima, sentiasa menghulurkan bantuan kepada jiran yang memerlukan. Keenam, mengucapkan tahniah kepada jiran yang mendapat nikmat. Ketujuh, mengucapkan takziah kepada jiran yang ditimpa musibah. Kelapan, sentiasa mendoakan kesejahteraan jiran. Kesembilan, menegur secara berhemah. Dan yang ke-10, memberi keutamaan kepada jiran yang dekat. Itu dia 10 adab-adab berjiran yang mana kita perlu amalkan. Kita hendaklah bertolak ansur sesama jiran kita dalam apa jua perkara. Kita hendaklah menziarahi jiran kita, sentiasa menghargai apa jua jasa-jasa jiran kita terhadap kita, ya. Seterusnya, kita hendaklah memelihara harta-harta benda jiran kita, ya. Seterusnya, kita hendaklah mengulurkan bantuan kepada jiran-jiran kita yang memerlukan, jiran-jiran kita yang susah. Hendaklah kita hulurkan bantuan dari segi makanan, barangan ataupun wang ringgit kepada jiran-jiran kita yang susah. Seterusnya, kita hendaklah mengucapkan tahniah kepada jiran kita yang mendapat nikmat. Contohnya, jiran kita iaitu kawan kita berjaya dalam peperiksaan, ya. Kita hendaklah mengucapkan tahniah. Seterusnya, kita hendaklah mengucapkan takziah kepada jiran kita yang ditimpa musibah. Ya, sama ada jiran kita itu sakit, meninggal, ya, ditimpa kesusahan, kita hendaklah ucapkan takziah. Tak kiralah jiran kita itu Islam ke bukan Islam ke, kita hendaklah ucapkan takziah. Sentiasa mendoakan kesejahteraan jiran kita, doakan yang baik-baik untuk jiran kita. Kita hendaklah tegur jiran kita secara berhemah, ya, secara beradab dengan akhlak yang baik. Dan yang ke-10, beri keutamaan kepada jiran kita yang dekat. Ya, kenapa yang dekat? Sebab yang dekat itulah yang perlu kita tegur, yang perlu kita bantu dan yang perlu kita ambil tahu. Itu dia 10 perkara tentang adab-adab berjiran. Baiklah murid-murid, seterusnya adalah fadilat beradab dengan jiran. Fadilat artinya ialah kelebihan beradab dengan jiran kita. Ada 6, iaitu yang pertama, disukai Allah dan Rasulullah. Kedua, menghubungkan silaturrahim. Ketiga, hidup tenang dan aman. Keempat, masyarakat bersatu padu. Kelima, melahirkan suasana yang ceria. Dan yang keenam, menimbulkan sifat bantu-membantu antara jiran. Itu dia 6 perkara yang terdapat dalam fadilat beradab dengan jiran. Yang mana kelebihan beradab dengan jiran antaranya ialah disukai oleh Allah, dapat hubungkan silaturrahim, hidup kita tenang dan bersatu padu, dan dapat menimbulkan sifat bantu-membantu antara jiran, tolong-menolong antara jiran. Seterusnya yang terakhir adalah akibat tidak beradab dengan jiran. Ada 5, iaitu yang pertama, kehidupan tidak tenang. Kedua, terpinggir dari masyarakat. Ketiga, menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Keempat, tiada sifat bantu-membantu ketika dalam kesusahan.
Kelima, masyarakat akan mundur dan kucar kacir. Sekali lagi, akibat tidak beradab dengan jiran. Pertama, kehidupan tidak tenang. Kedua, terpinggir dari masyarakat. Ketiga, menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Keempat, tiada sifat bantu-membantu ketika dalam kesusahan. Kelima, masyarakat akan mundur dan kucar kacir. Ini dia akibat orang yang tidak beradab dengan jiran, hidupnya tidak tenang, akan terpinggir, akan disisihkan daripada masyarakat. Bila tiada adab dengan jiran, akan menjejaskan hidup, hidup dan tidak harmoni dalam masyarakat. Kemudian, orang yang tidak beradab dengan jiran, dengan jiran tiada sifat bantu-membantu, tiada sifat tolong-menolong ketika dalam kesusahan. Dan bila kita tidak beradab dengan jiran, masyarakat akan mundur dan kucar kacir. Hendaklah kita sentiasa menghormati jiran kita, dan berbuat baik dengan jiran kita. Bila kita berbuat baik dengan jiran kita, akan mewujudkan keharmonian, yang mana kita akan mendapat kebahagiaan jika kita mempunyai jiran yang baik. Secara kesimpulannya, perlu diingat bukan sekadar hak jiran saja yang perlu ditunaikan. Bahkan ada jiran yang paling hampir dengan kita. Yang ini perlu kita sentiasa ingat, iaitu jiran yang paling dekat, malaikat yang sentiasa mengawasi gerak-geri kita. Jadikan jiran sebagai medan dakwah kita untuk menyebarkan Islam. Mana tahu ada yang mendapat hidayah dengan kita menunjukkan akhlak yang baik kepada jiran-jiran kita yang bukan Islam. Maknanya kita kena peka dengan wujudnya jiran, sama ada jiran itu jauh atau dekat. Apatah lagi jiran yang dekat, yang paling hampir dengan kita ni, iaitu malaikat yang sentiasa mencatat dan mengawasi gerak-geri kita. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada video kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejata bahagia pula kesan